Perkongsian pada kali ini berkaitan panduan menulis karangan berformat syarahan. Kandungan syarahan terbahagi kepada tiga, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Jadi cikgu akan mulakan dengan panduan yang pertama bagi penulisan perenggan pendahuluan. Untuk menulis perenggan pendahuluan syarahan, pelajar perlu mulakan dengan kata alu-aluan kepada para hadirin. Kata alu-aluan ini mesti mengikut pangkat seperti yang mulia, yang berhormat, yang berusaha, yang dihormati dan lain-lain. Jadi pelajar perlu maklum dan kena pasti audiens yang terdapat dalam situasi syarahan yang akan dipertandingkan tersebut berdasarkan tugasan soalan yang diberi bagi memastikan penggunaan kata alu-aluan ini tepat berdasarkan status audiens. Jadi di sini juga dinyatakan jika dipertandingkan mesti nyatakan para hakim yang arif lagi bijaksana atau seumpamanya. Untuk makluman para pelajar, kebiasaannya soalan karangan bahasa Melayu seringkali meletakkan bahawa syarahan tersebut merupakan syarahan yang dipertandingkan. Sama ada pada peringkat sekolah, peringkat daerah, universiti, kebangsaan dan sebagainya. Jadi pelajar perlu nyatakan nyatakan kata alu-aluan kepada para hakim, para hakim yang adil dan seumpamanya. Seterusnya, ucapan salam dan nama-nama tetamu yang hadir disusun mengikut urutan status. Ini pentinglah. Jadi pelajar perlu utamakan dahulu siapa yang perlu didahulukan dalam ucapan tersebut. Dan seterusnya diakhiri dengan hadirin ataupun rakan-rakan serta pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, cikgu akan kongsikan contoh pendahuluan syarahan. Contoh pendahuluan syarahan yang ringkas saja. Okey, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha Encik Aizam bin Ali, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jasin, selaku tuan rumah bagi pertandingan syarahan ini. Jadi ini bergantung pada soalan lah, seandainya dinyatakan peringkat pertandingan syarahan tersebut, pelajar boleh nyatakan yang menjadi tuan rumah dan sebagainya. Hakim-hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru pengiring dan rakan-rakan yang saya raikan. Jadi pelajar boleh mengandaikan ada keterlibatan guru pengiring bila ada satu pertandingan syarahan yang diadakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Ini merupakan ucapan salam. Tajuk syarahan saya pada hari ini adalah, jadi ini pilihan pelajar, sama ada pelajar nak letakkan tajuk terus pada perenggan pendahuluan ataupun pelajar selesaikan kata alu-aluan ni dahulu, seterusnya dinyatakan panggilan hormat dan dimasukkan tajuk pada perenggan kedua. Itu tak ada masalah. Okey. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, kebiasaannya inilah syarat untuk dalam perenggan isi. Jadi cikgu akan terangkan bahagian kedua iaitu perenggan isi syarahan. Dalam perenggan isi memuatkan perkara-perkara penting yang hendak disampaikan berdasarkan tajuk. Menggunakan laras bahasa yang mudah difahami, padat, tepat, tegas, jelas dan meyakinkan. Jadi dalam penggunaan laras bahasa, pelajar perlu mengandaikan awak menghasilkan satu penulisan yang bersifat lisan, yang formal. Jadi sebabnya jika awak nak menulis, awak meletakkan awak ialah seorang yang akan menyampaikan syarahan tersebut dalam bentuk lisan. Jadi laras bahasa yang digunakan itu akan lebih tepat dan maklumat tersebut akan sampai kepada penonton dengan lebih baik lah. Okay. Seterusnya dalam perenggan isi, ini ialah kata-kata panggilan hormat diselang-seli antara satu atau dua perenggan, mesti ada. Okay, sama ada satu atau dua ataupun setiap perenggan ada, tak ada masalah. Itu mengikut pilihan pelajar. Sama dekat ya hadirin yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari yang dikasihi, para hadirin yang saya muliakan dan seumpamanya, itu pilihan pelajar. Mengikut audiens yang terlibat dalam
pertandingan tersebut. Juga dalam perenggan isi, pelajar sangat digalakkan untuk letakkan peribahasa, kiasan, kata-kata hikmat, jenaka yang sopan, cogan kata atau kata-kata tokoh yang boleh diselipkan supaya lebih menarik. Itu untuk penghasilan perenggan isi yang baik lah untuk syarahan. Seterusnya yang terakhir dalam perenggan penutup. Okey, ini untuk perenggan penutup yang baik, memuatkan kesimpulan isu, maaf, penutup memuatkan kesimpulan isu, ucapan maaf dan terima kasih. Okey, menyatakan harapan agar pendengar faham akan isu yang telah diperkatakan. Juga boleh diselitkan pantun, madah yang berbentuk kata-kata pujian yang sesuai, hadis atau kata-kata hikmat yang berkaitan dengan tajuk sebagai penutup. Okey, baiklah, di sini cikgu ada sediakan satu contoh penutup syarahan untuk rujukan pelajar. Akhir kalam, ketahuilah hadirin sekalian, seseorang yang ingin menjadi orang yang berjaya perlu menguasai ilmu pengetahuan yang tinggi. Namun, ilmu sahaja tidak cukup menjadikan seseorang itu cemerlang dari setiap sudut. Setelah menjadi seorang yang berjaya dan berilmu, sifat sombong perlulah dijauhi. Hal ini sangat bertepatan dengan hadis riwayat At-Tabrani. Jadi dekat sini cikgu ada masukkan satu hadis yang sesuai dengan tema ataupun isu yang dibincangkan. Tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ketenangan dan kehormatan diri serta bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajarkan ilmu. Jadi sekiranya anda seorang yang suka menghafal hadis, ucapan tokoh yang berkaitan, silalah gunakan, manfaatkan ilmu pengetahuan tersebut untuk masukkan dalam penulisan awak kerana itu merupakan satu penerapan idea, garapan idea yang menarik bila awak sesuaikan satu kata-kata yang lain daripada dalam konteks tetapi sesuai dengan tema untuk dimasukkan menjadi satu yang lebih menarik. Okey, hadis cikgu teruskan. Hadis ini juga menuntut agar seseorang menghormati guru-guru yang berusaha mendidik diri sehingga berjaya. Semoga kita semua terus cemerlang di dunia dan akhirat. Okey, jadi untuk penutup syarahan mestilah diakhiri dengan sekian, terima kasih. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan panduan menulis karangan berformat syarahan. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih.